Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tema yang ke-8, Damainya Bumi, Unit 23, Pencipta Alam. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini itu manfaatkan air hujan dalam standard pembelajaran 3.6.1. Dari segi standard kandungan 3.6 ini, kita akan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Dari segi standard pembelajaran 3.6.1 ini, kita akan menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohensi dan koheren. Dari segi objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis 5 perenggan karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan daripada bahan dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 perenggan karangan berdasarkan idea utama dan sampingan daripada bahan dengan betul secara individu. Ini ialah grafik yang terdapat di dalam buku teks kalian. Jadi, langkah pertama kita perlu memahami maklumat dan grafik. Kalau di sini kita lihat, grafik ini menunjukkan bagaimana cara untuk memanfaatkan air hujan. Okey, lihat di bawah, saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula saya dan Datuk menyediakan. Jadi ini kita kena karang cerita berdasarkan grafik ini, bagaimana Datuk memanfaatkan air hujan. Bagaimana cara-cara untuk kita memanfaatkan air hujan. Jadi grafik pertama kita perlu sediakan barang-barang untuk kita menghasilkan tempat tadah air hujan. Kemudian kita mula melakukan proses, Datuk mula bertukang. Bila hari air hujan, air akan mengalir masuk ke dalam bekas ini dan air hujan boleh digunakan untuk melakukan penyiraman. Di sini kita dapat menjimatkan air kerana air hujan kita boleh lakukan untuk menyiram pokok bunga, membasuh kereta, membasuh motosikal dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh memanfaatkan air hujan dengan sebaiknya. Jadi langkah terus kita perlu menulis, menulis karangan berdasarkan bahan-bahan dan menceritakan bagaimana kita menghasilkan tempat simpanan air hujan. Kita lihat grafik yang pertama. Grafik pertama perlulah penyediaan barangan. Jadi kita boleh sambung ayat yang diberikan dalam buku itu, iaitu saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula saya dan Datuk menyediakan tangki air. Ini tangki air, kepala paip, rantai plastik dan gam. Alatan itu diletakkan di kawasan halaman rumah. Okey, kita boleh buat cerita cerita berdasarkan grafik. Jadi yang kedua, saya dan Datuk memasang 2 kepala paip pada tangki air di tepi bahagian bawah. Tangki itu diletakkan di bawah pancur bumbung rumah. Dah siap kita pasang, kita letakkan tangki itu di bawah pancur. Pancur tempat saluran air hujan mengalir. Kat rumah selalunya ada saluran air mengalir. Di situ kita letakkan tangki ini untuk menada air hujan yang turun. Tambah sekarang murid-murid musim hujan, hujung-hujungnya musim terhujung. Jadi kita boleh memanfaatkan air hujan untuk kegunaan kita. Okey, seterusnya kita lihat Datuk telah melakukan sesi pertukangan di sini. Apa ayat kita buat? Pancur bumbung rumah diikat rantai plastik yang panjang hingga ke dalam tangga. Datuk berdiri di atas tangga sambil memasang rantai itu. Izuni hanya mematikan Datuknya. Jadi, rantai plastik itu diletakkan daripada pancur diikat hinggalah ke dalam tangki, ke dalam tangki supaya tangki tidak bergerak. Okey, seterusnya. Semasa hujan turun, air masuk ke dalam tangki. Air itu penuh. Datuk memasukkan ikan puyuh ke dalam tangki itu. Inilah memanfaatkan air hujan. Sambil-sambil air hujan itu boleh digunakan untuk menyiram, untuk membersihkan kereta dan sebagainya. Datuk juga telah memelihara ikan puyuh di dalam tangki tersebut. Kepala paip dipasang dengan hos getah ke tandas. Air itu masuk ke tangki pam najis.
Air itu juga digunakan untuk menyiram bunga. Jadi dapatlah air hujan digunakan dengan sebaiknya. Jika kamu lihat ada dua paip atau kepala paip dipasang di satu disalurkan oleh datuk ke bahagian tangki pam najis ke dalam tandas, dan satu lagi boleh digunakan untuk menyiram bunga-bungaan atau pokok-pokok yang ditanam. Inilah cara untuk manfaatkan air hujan. Jadi di sini kita dapat menjimatkan penggunaan air dan dapat mengelakkan kos ataupun peningkatan pembayaran bil air sebab kita menggunakan air semula jadi, iaitu air hujan. Baiklah murid-murid, cikgu juga ingin memastikan nilai murni kita pada hari ini untuk menghargai alam, ya. Apa saja yang dikurniakan oleh Allah kepada kita sebenarnya mempunyai keistimewaan dan manfaat yang berguna kepada kita. Seperti air hujan yang dijadikan ini, kita boleh manfaatkan dengan menggunakan ataupun menadahnya untuk kegunaan-kegunaan harian kita di luar rumah, ya. Jadi ini dapat menjimatkan kos bil air dan sebagainya. Tugas kamu murid-murid hanya perlu menyalin karangan ini di dalam buku penulisan dengan kemas dan cantik. Sampai di sini saja perkongsian cikgu dalam tajuk ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. InsyaAllah, jika kamu belajar, kamu boleh jadi manusia yang hebat. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum.